الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Pada pengajian yang lalu kita telah bincang berkenaan dengan jamak muannas salim dan mulhaq. Nah, baginya juga berkenaan dengan af'alul khamsah ataupun amsilatul khamsah. Dan kita sedia maklum bahawa penamaan dengan amsilatul khamsah itu lebih lebih bagus. Ya, karena amsilatul khamsah bukan tertumpu kepada af'al yang muayyanah. Nah, pada af'al yang tertentu sahaja. Sebenarnya dia hanyalah sebagai contoh kepada wazan bagi fi'il-fi'il tersebut. Maka kerana itu dia tidak sama dengan asma'u as-sittah ataupun asma'ul khamsah. Karena asma'ul khamsah memang ini kata nama khas yang digunakan dengan i'rab tersebut. Manakala af'alul khamsah dia bukan hanya dengan wazan fi'il sahaja, fa'ala, tapi sebaliknya dengan wazan yang pelbagai, dengan bentuk yang pelbagai, cuma digunakan dengan wazan yang kita telah nyatakan seperti tafa'alani, tafa'aluna, tafa'alina dan seumpamanya tadi yang kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu. Lalu yang lebih baiknya seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari radhiyallahu anhu dinamakan dengan wal amsilatul khamsah atau wal amsilatul khamsah. Baik, kita tertinggal satu bahagian perbahasan berkenaan dengan ma la yansarif. Nah, ismul ladzi la yansarif. Nanti kita akan tengok semula dan saya akan syarahkan secara ringkas tentang perkara tersebut, dan kemudian kita akan masuk semula kepada perbahasan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-Imam rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam matannya, wa ulata wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrati. Jadi ini syarahan berkenaan dengan jamak muannas salim, dan kemudian beliau mengatakan wa ulata, kecuali lafaz ulat. Ulat ini bermakna sahibat, ialah merupakan mulhaq bi jam'i al muannasi as-salimi. Dia mulhaq. Nah, ulat adalah mulhaq. Tengok kepada matan. Karena ianya tidak ada mufrad. Berbeza dengan jamak muannas salim yang lain ada mufrad padanya. Jadi yang tidak ada mufrad, maka dia termasuk dalam jamak mulhaq bi jam'i muannasis salim. Nah, jadi kita akan baca dengan bacaan ja'at ulatuddin, ra'aitu ulatiddin, wa marartu bi ulatiddin. Bi ulat, hamzah waw lam alif ta. Ulat dengan makna sahibat, ay sahibatuddin. Jadi ianya bukan jamak muannas salim, dia mulhaq bi jam'i muannasis salim. Kenapa? Karena li'annahu la mufrada laha, tidak ada mufrad baginya. Dan kemudian mana-mana yang di majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, nah, yang dijamakkan dengan alif ta tambahan, seperti hindat. Tamam? Jadi bila disebut oleh al-Imam dalam matannya majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, tambahan alif dan ta, maka terkeluar daripadanya sesuatu yang
ianya merupakan asliyah ataupun asalnya ada alif ta, ataupun dianya ada pada mufrad, ai mawjudah fi al-mufrad. Nah, maka ia tidak kalau kata dengan keadaan majumi'a bi alifin wa ta'in dan mazidatain, maka di i'rab dengan i'rab jamak muannas salim. Tetapi kalau alif ta tadi asliyah dan alif ta tersebut ada pada mufrad, ketika dijamakkan pun masih kekal alif dan ta tersebut, maka ianya dinasabkan dengan fa innahu yunsabu bil kasrati 'ala al asl. Jadi dia dinasabkan dengan kasrah 'ala al asl. Contohnya seperti amwat. Jamak mayyit, amwat, tak tadi adalah tak yang asli. Tak yang ada pada mufrad tersebut taknya asli. Maka jamaknya bukan lagi jamak muannas salim, tetapi ianya merupakan jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim mesti majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nah, alif dan ta tambahan, bukan alif ta asli. Nah, ataupun taknya telah ada pada asli lagi. Nah, ataupun ianya ada pada mufrad. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwata. Maka dia akan nasab dengan fathah. Dia tidak nasab dengan kasrah. Contohnya qudah. Ini perkataan qudah, qaf, dad, alif, ta. Qudah asalnya apa dia? Qudayah. Asalnya qudayatun, qudayah. Jadi difathahkan ya. Dan difathahkan sebelum ya, maka dia jadi qudah. Asalnya qudayatun, maka dia ditukar pada alif jadi qudah. Dan ya itulah yang ada ketika mana mufradnya qadi. Nah, qadi, qudayah. Jadi alif zaidah. Jadi alif tadi yang ada pada qudah tersebut itu bukan alif zaidah kepada mufrad. Tamam? Jadi dia tidak menjadi jamak muannas salim. Maka dia di-i'rab dengan apa? Nasab dengan fathah 'ala al-asl. Tadi pun sama juga, nasab dengan fathah 'ala al-asl, bukan 'ala al-kasrah. Minta maaf. Nasab dengan fathah 'ala al-asl. Ini kuntum amwata. Jadi kita sebut tadi, saya ringkaskan semula perbahasan. Bila imam menyebutkan wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yakni yang dijamakkan dengan alif dan ta. Ketika jamak ditambah alif dan ta di belakang, alif ta tadi alif ta yang tambahan, maka i'rabnya i'rab jamak muannas salim. Jamak muannas salim i'rabnya macam mana? Bid dhammi raf'an, wa bin nasbi wal jarri, bil kasrati nasban wa jarra. Bil kasrati nasban wa jarra. Ketika nasab dan ketika jar di-i'rab dengan kasrah. Tapi kalau alif ta tadi bukan mazidah, bukan tambahan, maksudnya ianya alif ta asli ataupun taknya tadi telah wujud ketika mana mufrad, maka ianya di-i'rab dengan i'rabnya yang asli. Yaitu ketika rafa' di-rafa' dengan dhammah, ketika nasab dinasabkan dengan fathah, dan ketika jar dijarkan dengan kasrah. Jadi contohnya maut. Maut jamaknya amwat. Minta maaf, mayyit. Mayyit jamaknya amwat. Mayyit jamaknya amwat. Jadi tak tu telah ada sejak pada asli lagi. Maka tambahan alif tak tadi itu bukan tambahan. Tak tadi tak asli yang wujud pada mufradnya. Maka dibaca dia dengan jamak muzakkar, jamak taksir, bukan dengan jamak muannas salim. Jadi i'rabnya i'rab jamak taksir. I'rab jamak taksir seperti kita sebutkan tadi, rafa' dengan bi dhammati raf'an, wa bil fathati nasban, wa bil kasrati jarran. Tamam? Itu. Itu juga qadi. Perkataan qudah, qudatun, alif ta pada walaupun taknya tadi tak bulat. Kalau kita tulis qaf, fa, qaf, dad, alif tak bulat. Baik, qudah.
Qudah dalam apa ni, sebab dia ada tulisan kadang-kadang dalam Al-Quran, kalau kita perhati ada imra'ah contohnya, dia ada tulis imra'at. Okay. Pasal dalam Quran kalau Allah Taala kalau disebut ada tulisan yang ditulis dengan alif ta, dipanggil ta mabsutah ataupun ta mutlaqah, matluqah, ataupun disebutkan ta marbutah dan ta mausuqah. Ta mausuqah ni tak yang bulat. Contoh perkataan imra'at dengan imra'ah. Tamam? Contoh dalam surah Ali Imran tersebut, idh qalat imra'atu Imran. Imra'ah dalam rasam Utsmani ditulis dengan tak panjang. Tamam? Surah Yusuf orang tersebut imra'atul aziz. Tamam? Turawidu fataha. Lagi surah Yusuf lagi qalat imra'atul aziz. Lagi dia dalam surah Qasas, wa qalat imra'atu fir'aun. Dalam surah Tahrim imra'ata Nuh. Dalam surah Tahrim imra'ata Lut. Surah Tahrim, surah Tahrim imra'ata fir'aun. Ada tak? Pernah tengok tulisan tu? Jadi dalam Quran Allah Taala ditulis macam ni. Imra'atu Imran. Surah Yusuf dia ada imra'atu Nuh. Imra'atu Lut. Ini surah Tahrim. Surah Tahrim ni surah Nabi, surah Tahrim juga. Ada imra'atu Fir'aun. Dia ada tulis tak ni, dipanggil apa tak ni? Dia panggil tak mabsutah, dia panggil tak at-ta al-mabsutah, ataupun dengan nama lain dipanggil ta al-matluqah, dipanggil. Dia guna itu. Dan satu lagi dipanggil ta apa? Dipanggil ta marbutah. Ni ta al-marbutah, ataupun dengan ta al-mausuqah. Disebut dengan au imra'ah walahu atau imra'atin walahu akhun ila al-ayah. Kemudian wa in imra'atun qafat min ba'liha. Lagi berapa? Wajadat imra'atun wa imra'atan, wajadat imra'atan wa imra'atan mu'minah. Jadi dia ada dua bentuk tulisan. Ditulis dengan alif tak dan tulis dengan tak macam ni bulat. Apa beza dua ni? Hak yang tak mabsutah, yang ditulis dengan panjang ni, dia akan sebut dengan suami dia. Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Imran, Imra'atul Aziz. Kalau tengok dalam Quran, kalau tulis tak panjang macam ni, biasanya sepasnya akan sebut suami dia. Yuzkar ma'aha ismu zawjiha, ismi zawjiha. Manakala imra'ah yang macam bulat ni, tidak disebutkan suaminya. Suaminya tidak disebut. Ini faedah resam dalam Al-Quran. Dia ada tujuh imra'at ni dalam disebut, ada 7 sebutan
dalam surah yang ada surah yang sama, ada surah yang berbeza. Ya. Dan yang tak bulat ni disebut dalam 4 keadaan. Yang tulisan 4 ni. Ni faedah lah, ni faedah. Baik, cuma apa ni perbahasan kita tadi tentang qudah. Nah, qudah sebut qudah asalnya pada qudayah. Ni qudayah. Qudah. Tamam. Jadi ya ni ditukarkan kepada alif. Nah, dan dikekalkan fathah sebelumnya jadi qudah. Dan ya ni juga lah yang wujud ketika mufrad qadi. Ya ni ada pada waktu ni. Faham? Baik, jadi qudah alif ta ni, ni korang faham alif ta? Alif ta. Jadi alif ta di sini adalah ta yang asli. Faham? Alif ta adalah ta yang asli. Jadi ini dipaham pada kita bahawa jangan faham alif ta tadi hanya alif ta yang mabsutah saja. Jadi alif ta yang mutlaqah, matluqah lah. Alif ta yang mausuqah ataupun alif ta marbutah juga termasuk dalam alif ta tadi maksudnya. Jadi bincang alif ta tadi, alif ta yang asliyah ke alif ta tadi mazidatain. Dan alif ta ni adalah asliyah, mana asal daripada qudayah. Ta tu dah ada dah sejak daripada dalam asal perbahasannya. Tamam? Baik. Mana? Alif tu alif dipanggil penukaran, alif zaidah dipanggil. Nampak. Tak maaf. Alif tu alif asli. Dia tukar. Tak maaf. Dia tukar daripada ya kepada alif. Kerana Arab tidak suka dengan mutataliyah al-harakat. Harakat yang berterusan tidak suka. Qudayah. Qudah. Jadi ada ringan juga sikit. Boleh? Jadi kalau kata dibaca macam tu, maka qudah di Arab dengan apa dia? Jamak taksir. Maka dia baca ra'aitu qudatan. Jangan baca ra'aitu qudatin. Apa? Baik. Kemudian disebut wa ma summiya bihi minhuma. Wa ma summiya bihi minhuma, iaitu dengan makna isim yang dinamakan dengan lafaz ulat dan isim yang dijamakkan dengan alif ta mazidatain. Tamam, iaitu huruf nama-nama yang berakhir dengan alif ta, maka dia termasuk dalam mulhaq bi jam'i muannasis salim. Contoh ulat, ni nama perempuan. Jadi ulat boleh jadi makna dia sahibat. Dan kemudian saya sebut apa dia? Wa ma summiya bihi minhuma, yang dinamakan mereka dengan kedua-dua tadi. Dinamakan dengan ulat, dinamakan dengan mana-mana yang dijamakkan dengan alif dan ta. Contoh orang ni, perempuan ni dinamakan dia dengan ulat. Nama dia ulat. Hamzah waw lam alif ta. Maka itu pun di Arab dengan jamak. Jadi mulhaq bi jam'i muannasis salim juga. Tamam? Kalau kita sebut ada seorang nama anak perempuan dia dinamakan dengan ulat. Jadi kalau kita sebut ja'at ulatun musri'atan. Ulat tu adalah anak perempuan dia. Jadi anak perempuan dia datang dalam keadaan yang cepat. Nama anak perempuan itu ulat nama dia. Bukan dengan maksud lurah dengan makna sahibat. Boleh. Ataupun dinamakan anak dia dengan nama Zainabat. Jadi macam ada orang buat nama Abdan. Adakah dia anak abad atau anak dia dua orang hamba? Tak, dia bubuh nama anak dia jadi musanna kepada abd. Jadi Abdan. Tamam? Ataupun Ubbad. Buat nama anak dia Ubbad.
Ini jamak taksir kepada abd. Yang benda nama ubat. Padahal ubat tu seorang tu ya nama dia. Dia seorang je tapi dia bubuh nama seperti seolah-olah ramai. Jadi dinamakan dengan nama tersebut. Boleh? Nah, jadi kalau kata dinamakan macam tu pun, maka ianya di-i'rab dengan i'rab jamak muannas salim dan jadi mulhaq bi jam'i muannasis salim. Tamam. Jadi dia nasab dengan kasrah. Contoh dalam Quran sebut khalaqallahu as-samawati wa astafil banati. Tu. Boleh? Baik. Jadi al-banat ini jamak kepada bint. Jamak kepada bint. Sini ada iskal sikit. Bahawa tak tadi mawjudah fil mufrad. Tamam. Jadi al-banat tiba-tiba jadi muannas salim. Astafi al-banati. Pada kita kata jamak kepada bint. Betul? Kan tadi kata macam mana dengan saut? Jamaknya aswat. Macam mana pula tadi mayyit jamaknya amwat. Ni kenapa bin tiba-tiba dimasukkan dia dengan jamak muannas salim? Padahal bin, ba, nun, ta tadi, ta mutlaqah. Ta tu kan asli. Tapi bila dijamak jadi banat, ada ta juga. Kenapa dia jadi jamak muannas salim? Kenapa dia tak jadi mulhaq ataupun dia tak jadi seperti mana aswat jadi jamak taksir? Macam mana nak jawab? Maka kata ulama, jawapannya asal bagi bint adalah binwun. Binwun asalnya. Dihazafkan waw kerana untuk takfif. Kerana binwun jadi berat. Maka dihazafkan waw tadi kerana takfif. Kerana wujud waw pada akhir isim itu akan menyebabkan jadi berat untuk menyebutnya di sisi Arab. Maka ditukarkan waw tadi kepada ta. Boleh? Binwun maka jadi bintun. Maka tak tadi adalah laisat harfan asliyan. Tak tu bukan huruf asli. Karena asal bagi bin adalah binwun. Ingat ni. Ni penting ni. Dan dia bukan asal bagi binyatul kalimah, bagi bina kalam tersebut. Bila mana ingin dijamakkan kepada jamak muannas salim, maka dihazafkan tak tersebut. Dihazafkan tak tadi, maka ditambahkan dengan alif tak. Jadi alif tak tu alif tak mazidatain. Nampak dah ni? Faham? Perlu tulis? Saya tulis. Tu je lah. Ada orang mungkin tak jelas lagi. Baik. Jadi macam ni. Tuk dia. Kan sebut wa astafi al-banati. Kata al-banat ni kan asalnya adalah bin. Jamak kepada bin dia kata. Ni kan tak ni asli kata dia. Jadi apa beza dengan saut yang jamaknya aswat? Mayyit jamaknya amwat. Kenapa yang ni jadi jamak taksir? Tiba-tiba yang ni jadi muannas salim. Kerana kata ulama, bin ta ni bukan ta asliyah. Kerana asal bagi bin adalah binwun. Tapi sebabkan kerana waw ni rujuk pada hujung kalimah dan dia susah untuk disebutkan kerana berat, maka Arab tukar dia kepada ta. Jadi bin tun. Ditukarkan kepada bintun. Jadi tak ni tak bukan asli. Jadi bintun, tak ni bukan tak asli. Asal kalimahnya binwun. Maka ketika dijamak dia jadi banat. Tamam? Maka alif ni, minta maaf, alif dan ta ni adalah mazidatain. Dibuang ta ni. Tamam? Astafil banati. Tamam.
Dan kemudian seperti mana dihazafkan tak juga pada Fatimah. Nah, Fatimah dihazafkan juga taknya, ditambahkan alif tak pada hujungnya. Fatimat, maka dia pun jadi jamak muannas salim. Jadi Fatimat tu taknya yang hujung Fatimah, tak tu dihazaf, ditambah alif tak yang baru. Boleh faham? Dan kemudian Al-Imam menyebutkan wa ma la yansarifu fayujarru bil fathati nahwu bi afdala minhu illa ma'a al nahwu bil afdali au al idafati nahwu bi afdalikum. Kemudian ni ada satu bahasan bab yang kita terlepas hari itu ni, iaitu berkenaan dengan ma la yansarif. Jadi wa ma la yansarif ini illa ma la yansarif, kecuali ma la yansarif. Dia ada takdir, no? Wa illa ma la yansarif, kecuali ma la yansarif. Ma la yansarif ini dijarkan dengan apa? Dengan fathah. Dijar dengan fathah. Contoh bi afdala minhu. Contoh kamu sebut marartu bi afdala minhu. Jadi afdal ni jar, kerana dia ada ba sebab tu sebelumnya. Bi afdal. Baik, nak afdal nak baca dengan apa? Bi afdala. Baik, kenapa? Kerana dia isim ghairu munsarif. Munsarif dengan makna ghairu munawwan, yang tidak boleh ditanwinkan, yang tidak boleh dijarkan dengan kasrah. Tamam? Sebab apa dia tak boleh dijarkan dengan kasrah? Dan dia tidak boleh ditanwinkan? Kerana dia adalah isim tafdil. Isim tafdil. Jadi isim tafdil seperti afdala, afdalu, a'lamu, akramu, ahkamu, akbaru. Ini semua isim mamnu' minas sarf. Maka dia dibaca dengan mamnu' minas sarf, iaitu majrurun bil fathati. Majrurun bil fathah. Boleh? Kecuali illa ma'al, kecuali kalau dia ada alif lam di depannya. Bil afdali. Kalau ada alif lam, barulah dia baca dengan majrur dengan kasrah. Au bil idafah, atau ma'al idafah. Contohnya bi afdalikum. Tamam? Kalau dia jadi idafah, maka dia akan baca dengan kasrah. Kalau kita idafatkan dia jadi mudhaf mudhafu ilaih. Jadi dimaksudkan bahawa isim alladhi la yansarif, jika masuk padanya alif lam dan udhifa ila ismin ba'dahu, jadi diidhafatkan kepada nama setelahnya, maka dia kembali kepada asal semula, iaitu apa dia? Al-jarru bil kasrah. Asalnya jar bil kasrah. Contohnya marartu bi afdala. Tu. Tapi kalau ada alif lam, marartu bil afdali. Gitu. Marartu bil afdali minhu. Tamam. Ataupun dia diidhafatkan, marartu bi afdalikum. Faham Hafiz? Jadi bila mamnu' minas sarf, isim mamnu' minas sarf ni, dia boleh di-i'rab dengan jar dengan kasrah. Bila? Dengan idhafah. Tamam. Kasrah ketika mana? Alif lam dan masuk padanya alif lam dan atau idhafah. Contoh alif lam apa dia? Kuat sikit. Bil afdali. Baik. Bil afdali. Lagi? Satu lagi bil idhafah dengan bi afdalikum. Tamam. Afdalikum. Boleh faham tak? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa antum akifuna fil masajidi. Ni, fil masajidi. Ini masajid jamak taksir ghairu munsarif. Tapi dia jar dengan kasrah. Kenapa? Karena padanya alif lam. Al-masajidi. Tamam? Jadi dalam Quran lagi Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Kenapa jadi ahsani taqwim? Kenapa baca ahsani taqwim? Hafiz? Kenapa Izzat? Kenapa? Karena dia mudhaf. Karena dia idhafah. Ahsani taqwim. Jadi dia mudhaf, mudhafu ilaih. Dan kemudian kita dah bincang tentang af'al khamsah. Nah, al-af'alul khamsah. Dan kita dah sebut takbir yang lebih sesuai adalah dengan amsilatul khamsah, iaitu taf'alani wa taf'aluna bil ya wa ta' fihima wa taf'alina wa turfa'u bi subutin nun, dirafa'kan dengan subutin nun, wa tujzamu wa tunsabu bi hazfiha. Waktu ketika jazam dan nasab dihazafkan nun. Jadi nahwu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tamam? Itu dah sedia maklum dan kita dah faham. Dan kemudian perbahasan tentang al-fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir. Ini insya-Allah kita akan bicarakan pada perbicaraan akan datang insya-Allah taala. Dan iaitu i'rab dibahagikan kepada dua kata imam, sama ada i'rab takdiri ataupun i'rab yang berbentuk lafzi. Nanti kita akan bahas pada perbahasan yang khusus, pengajian yang khusus tentang masalah tersebut. Maka ini kita ulang semula, iaitu pengajian berkenaan dengan Ismul ladzi la yansarif yang disebutkan dalam matan, dan kita syarahkan matan hari ini sampai kepada wal amsilatal khamsata wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'. Itu kita dah bahas pada minggu lalu dan boleh dilihat semula dalam pengajian berkenaan dengan perkara tersebut nanti insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.